Sebut Nabi Israel bunyi macam pelik. Tapi itu adalah nama dalam bahasa Hebrew ataupun Ibrani. Dalam bahasa Arab kita sebut anak Nabi Yaqub. Melahirkan 12 anak daripada 4 orang isteri. Dan salah satunya anaknya yang bernama Yahuza melahirkan Daud. Nabi Daud melahirkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman melahirkan Nabi Yahya. Nabi Yahya melahirkan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria melahirkan Sayyidatina Maryam. Sayyidatina Maryam melahirkan Nabi Isa. Nabi Isa adalah penutup Bani Israel dari keturunan Yahuza, keturunan Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Volume ni boleh kuat sikit. Volume ni dia macam lari dah. Macam ya. Bismillah. Kalau boleh up sikit. Volume. Dia berada di bawah paras. Di bawah paras normal. Tes. Bismillah. Boleh sikit. Bismillah. Salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ini bawa mikrofon. Ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau sudilah kiranya Engkau memandang dan memegang hati kami, ya Allah. Jangan Engkau biarkan hati kami terlepas, terbabas, terhempas, ya Allah, di badai oleh lautan ombak gelora yang bernama dunia. Ya Allah, Engkau pegang dan genggam hati kami agar hati kami berada on the right track, on the right path, on the right way, on the right time, ever and forever. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami menentukan perjalanan hidup kami sendiri, ya Allah, tanpa bantuan dan gerak hati, gerak rasa daripada Engkau, ya Allah. Jadikan setiap keputusan dan bicara, jadikanlah setiap kalimah yang terlafaz dan kalimah ilmu, mutiara ilmu yang Engkau ilhamkan, yang Engkau izinkan ini, ya Allah, yang terzahir daripada hati dan bicara lisanku, ya Allah, akan mendarat ke hati umat. Mudah-mudahan bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang saya muliakan, insya-Allah, Tuan Pengerusi Sallallahu Alaihi Muhammad yang tidak pernah jemu dan bosan, tahniah saya ucapkan, insya-Allah. Walaupun di hujungnya sudah hampir menemui kegagalan, akhirnya kembali gol masuk ke gawang lawan. Alhamdulillah. Last minute punya jaringan. Menang juga akhirnya. Alhamdulillah tuan-tuan, jawatan kuasa, pengurusan pentadbiran, pengimarahan surau, insya-Allah yang tidak akan pernah putus pahalanya, walaupun Tanjung itu putus, tapi pahala dan ilmu kita mudah-mudahan tidak akan terputus. Majlis ilmu mudah-mudahan tidak akan terputus. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah, insya-Allah malam ini kita akan membincangkan sebuah tajuk yang sangat panas, yang berjudul, tajuk yang berbunyi, oh air, di manakah kau pergi? Sehari kau hilang, kini kau muncul kembali. Boleh tahu tu? Ya, itu tajuk kita hari ni, ya. Nak habaq kata ada ayak, nak kira ayak, dia bagi ayak suam tu. Nak habaq tu, baru panas. Alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah. Jadi saya nak mengajak semua ibu dan semua ayah, anak-anak dan tuan-tuan untuk kita mentadabburi, untuk kita mengaji, mengkaji, mengingati, mendalami, merasai dan menghayati Sallallahu Alaihi Muhammad, sebuah tajuk malam ni insya-Allah
kemuliaan Rajab dan keterkaitan dengan Baitul Maqdis. Apa yang disebut dalam Al-Quran, dalam hadis dan juga dalam kajian-kajian pakar dan juga ahli sejarah. Jadi rujukan dan sandaran perbincangan kita malam ini menggabungkan tiga sumber daripada sandaran. Yang pertama sumber daripada Al-Quran, yang kedua daripada hadis Nabi, dan yang ketiga daripada kajian ahli sejarah moden. Yang menggabungkan tiga-tiga sumber ini, maka terhasillah tajuk kita kemuliaan Rajab dan juga Baitul Maqdis. Okey tuan-tuan, mukadimahnya bila sebut tentang bulan dalam Islam ni, nama-nama bulan ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad Allah cipta dan Allah ilhamkan. Walaupun kadang-kadang ulama yang menyata dan menzahirkan nama-nama bulan ni hanya tercipta bukan pada zaman Nabi. Dia zaman selepas kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan zaman ketika Khalifah Umar Al-Khattab mentadbir dan mendiami, mendominasi, memimpin takhta kerajaan Islam. Zaman tu baru muncul susun atur nama-nama bulan daripada Muharram sampai Zulhijjah. Ketika zaman Nabi tidak disusun. Kenapa Allah tak takdir dan kenapa Allah tak izinkan bulan Islam ni tercipta pada zaman Nabi? Sebab tu kita sambut ma'al hijrah, kita sambut awal Muharram dalam bulan Muharram, sedangkan hijrah tidak berlaku dalam bulan Muharram. Hijrah berlaku dalam 2 bulan, Safar dan juga Rabiul Awal. Tapi kenapa kita sambut pada bulan Muharram? Antara dia signifikan dan juga justifikasi dia, penandaan tahun baru Islam, dia mesti disandarkan pada satu peristiwa yang besar dalam sejarah Islam. Jadi hijrah ni dilambangkan sebagai satu peristiwa yang besar. Bila peristiwa besar, maka ulama pada zaman dan juga sahabat pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab menjadikan hijrah itu sebagai satu titik turning point, satu kunci, satu titik mula. Bagaimana kita nak mulakan bulan-bulan Islam? Kita ambil hijrah, kita ambil peristiwa hijrah sebagai memulakan bulan-bulan Islam. Maka dinamakan hijrah itu pada bulan Muharram. Walaupun pada realiti dan praktikalnya, hijrah tidak berlaku pada bulan Muharram. Sebab apa? Sebab pada zaman Nabi tak ada lagi susunan nama bulan. Boleh? Okay, itu yang pertama. Dan kenapa Allah tak takdirkan bulan Islam lahir pada zaman Nabi? Tuan-tuan, ada banyak berapa benda besar dalam dunia ni, dalam sejarah ketemuan Islam yang tak berlaku pada zaman Nabi. Yang pertama, bulan Islam lah. Bulan-bulan Islam ni tersusun kalender hijrah, bukan bulan Nabi, bukan pada zaman Nabi. Lagi tuan-tuan, apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penyusunan dan penulisan Al-Quran juga bukan pada zaman Nabi. Ini antara 2-3 benda besar yang tidak berlaku pada zaman Rasulullah, tapi hanya berlaku selepas kewafatan dan pada zaman sahabat Nabi. Kenapa tuan-tuan? Adakah itu kita boleh sebut sebagai itu bid'ah? Nabi tak buat bulan Islam ni. Nabi tak bukukan Quran. Tiba-tiba kita kata sahabat yang buat. Adakah itu bid'ah pada sahabat membuat benda yang Nabi tak buat? Jadi jawapannya tuan-tuan, tanda dan cara Allah mengangkat, memuliakan sumbangan jasa sahabat. Maka Allah tak buat semua pada zaman Nabi supaya sahabat ada sumbangan. Kalau semua komplit pada zaman Nabi, apa yang sahabat nak sumbang? Tidak tuan-tuan. Maka tanda Allah memuliakan, jadi benda yang Allah simpan zaman Nabi tak berlaku semua supaya ada idea, ada air tangan, ada sumbangan dan ada benda yang sahabat buat supaya dia boleh claim daripada masyarakat, ini sebab aku buat. Maka Allah angkat kegemilangan sahabat. Maka zaman Nabi dah mulia, zaman sahabat ada kemuliaan sebab ada sumbangan. Jadi itu signifikan dan jawapan kenapa tak semua benda besar berlaku pada zaman Nabi dan Nabi sahabat buat benda yang Nabi tak buat. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu yang kita nak dikatakan sebagai sandaran bid'ah, habislah bid'ah sahabat. Simi dan bismillah. Okey, itu dari segi sirah sebagai mukadimahnya. Jadi bulan Islam ni tuan-tuan, dia diambil daripada nama-nama peristiwa. Sallallahu alaihi wasallam. Contoh, bulan Muharram dinamakan Muharram sebab pada bulan itu diharamkan kita berperang dan diharam kita mencipta dosa baharu sebab kita bawa balik umrah. Kita bawa balik haji, balik Zulhijjah, maka tak ada dosa dah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah kata, we are starting from the new beginner. Kita bermula dengan permulaan yang baru. Zero, tak ada benda. Maka Muharram diharamkan ke atas kamu mencipta dosa baru sebab aku dah padam dosa hangpa.
Itu yang pertama. Sallallahu alaihi Muhammad. Ramadan. Kenapa dinamakan Ramadan? Ramadan daripada ramda, panas. Sebab apa panas? Sebab dalam bulan 12 bulan, Ramadan satu-satunya bulan di mana bulan bumi berada paling hampir dan paling dekat dengan matahari. Maka Ramadan bulan paling panas. Dipanggil perihelium. Sallallahu alaihi Muhammad dalam istilah dalam sains. Jadi Ramadan dinamakan Ramadan sebab bulan jarak paling panas dengan matahari. Sebab tu siang Ramadan tak sama dengan siang pada bulan yang lain. Okey, itu antara mukadimah. Okey, nak masuk dalam Rajab. Rajab disebut daripada perkataan rajaba yurajibu yang berasal dari perkataan agung, besar, hebat, azim. Maksudnya dalam bulan Rajab Allah telah mentakdirkan berlakunya beberapa peristiwa yang agung dan azim yang besar sehingga kita kena kenal dan kita kena agungkan peristiwa itu adalah momen bersejarah dalam sejarah ketamadunan peradaban umat Islam. Maka Rajab ni bulan yang besar. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, apa yang besarnya tuan-tuan? Kita nak tengok disebut dalam kitab Lataiful Ma'arif. Antara bulan yang pertama besarnya di mana Rajab ni disebut sebagai minha arba'atun hurum dalam surah At-Taubah ayat yang surah At-Taubah ayat yang ke-36 Allah sebut 12 bulan, ada 4 bulan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Di mana 3 bulan ni yang berduduk berdekatan dan berjiran, sedangkan 1 bulan yang terpisah. Bulan haram ada 4. Bulan haram ni apa? Bulan yang kalau buat pahala dia besar, dan bulan dia kalau buat benda tak elok pun dosa dia besar, digandakan. Itu nak faham mudah. Sallallahu alaihi Muhammad. Maksudnya setiap bulan tak boleh buat benda tak elok, tapi 4 bulan haram ni larangan tu lagi besar dan lagi ganda. Itu cerita tentang bulan haram. Ni kita sudah berada di penghujung bulan apa? Jamadil Akhir. Malam besok dah masuk malam awal Rajab. Hari Sabtu dah masuk 1 Rajab. Jadi malam besok adalah malam awal Rajab yang disebut dalam kitab Imam Syafi'i kata apa? Ada 5 malam yang mustajabah, yang doa tidak ditolak. Jadi kita buat malam ni malam yang sangat cantik dan comel. Sebab malam esok dah masuk malam awal Rajab. Dan kalau kita tak buat ni malam kita tak tahu. Rupanya malam besok adalah malam yang tidak akan ditolak doa. Dalam 5 malam yang disebut oleh Imam Syafi'i dalam kitab iaitu malam pertama, malam awal Rajab. Di mana malam besok adalah malam pertama Rajab. Jadi sekali lagi tahniah, keputusan yang diambil oleh Tuan Pengerusi sangat tepat. Jadi malam ni dia kena payung paling kurang nasi Arab. Okey. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari tu kalut nak pergi airport kan malam tu kan. Hari ni tak ada kalut pun. Saja nak abang. Maksud kalau nak bawa pergi mana-mana saya layan je. Okey boleh kan? Saya boleh tapau lagi kan. Hari tu tak ada tapau tau. Menyesal sangat. Okey, sama-sama selingan. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, mana nanti tuan-tuan? Okey. Jadi bulan Rajab, tuan-tuan tengok, bulan yang Allah haramkan dan dia duduk terpisah daripada 3 bulan yang lain, 3 adik-beradik yang lain, iaitu Zulqaidah, Zulhijjah dan lepas Zulhijjah Zulhijjah, Zulkifli, Zulsa'id dan Zulhijjah. Itu Mr. Papaya. Okey, dan juga Muharram. So Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram duduk 3 berjiran. Tiba-tiba Rajab ni duduk terasing. Okey, antara golongan yang paling sangat menjaga bulan Rajab ni adalah dipanggil suku Arab Mudar yang berada di Madinah dan yang berada di Mekah. Tuan-tuan, suku Arab Mudar ni yang melahirkan bangsa Nabi. Bangsa Nabi ni ada berapa orang? Ada berapa belas suku bangsa Nabi? Suku bangsa Arab. Suku bangsa Arab sama dengan suku bangsa Bani Israel. Bani Israel sama dengan Bani Arab. Bani Ismail sama dengan Bani Israel. Boleh? Itu fakta sejarah tu. Okey. Bani Ismail sama dengan Bani Israel. Sama kat mana? Sama dari segi bilangan suku bangsa. Ketika Nabi Ismail dibawa oleh Siti Hajar ke Mekah, lahirlah 12 suku bangsa Arab. Nizar, Rabi'ah, Kinanah, Bani Hashim di bawah Quraisy.
sallallahu alaihi Muhammad. Mudar salah satunya. Daripada suku bangsa anak Nabi Yaqub melahirkan 12. Levi, Balha, daripada 4 orang isteri tu termasuklah Nabi Yusuf, Bunyamin, sallallahu alaihi Muhammad, anak-anak Nabi Israel, Nabi Yaqub ataupun Nabi Israel. Sebut Nabi Israel bunyi macam pelik. Tapi itu adalah nama dalam bahasa Hebrew ataupun Ibrani. Dalam bahasa Arab kita sebut anak Nabi Yaqub. Nabi Yaqub atau Nabi Israel, the same person, melahirkan 12 anak daripada 4 orang isteri. Dan salah satunya anaknya yang bernama Yahuza melahirkan Daud, Nabi Daud melahirkan Nabi Sulaiman melahirkan Nabi Yahya melahirkan Nabi Zakaria melahirkan Sayyidatina Maryam melahirkan Nabi Isa. Nabi Isa adalah penutup Bani Israel dari keturunan Yahuza, melahirkan keturunan Yahudi. Okey, itu fakta sejarah. Sallallahu alaihi Muhammad. Boleh? Cuba ulang balik. Ini yang katakan Melayu mudah lupa. Cikgu baru ulang tak sat saja. Lepas ni kita kena cadangkan, kita upgrade lah sistem kuliah kita. Lepas soalan, ustaz akan edarkan soalan peperiksaan. Lepas kuliah, boleh? 20 soalan objektif, 10 objektif, 10 kertas isi tempat kosong. Baru melekat kan? Setuju tak? Nampak macam over tak? Tak kan? Ha? Boleh tak? Kan? Jom kita buat apa ni? Surau Tanjung Putus, surau pertama di Pulau Pinang yang memperkenalkan format baru kuliah. Lepas kuliah ada soalan. Siap ada jemputan betul lagi kira? Ada hadiah hamper lagi kira? Okey. Supaya kita mengikat ilmu. Ilmu sifat dia seperti binatang buas. Kalau kita tak ikat dengan catatan, memang kita akan terlepas. Itu sifat dia. Okey, muslimin dan muslimat. Okey. Jadi tuan-tuan, kegemilangan kaum Arab Mudar yang melahirkan keturunan Nabi sallallahu alaihi Muhammad, Nabi Muhammad, Hashim, Kinanah, Quraisy, mereka inilah antara golongan yang paling menjaga Rejab. Paling menjaga keistimewaan Rejab. Maksudnya bulan Rejab ni dia jaga sungguh hal ehwal Rejab. Sebab dalam Rejab ada benda besar. Yang ni kita nak tengok. Kita nak buat bedah postmortem apa benda yang ada dalam Rejab. Okey tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bulan Rejab ni juga disebut sebagai Syahrullah. Hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, rupanya Rejab ni disebut sebagai bulan yang Allah muliakan ataupun Allah yang menabalkan, Allah mengangkat bulan Rejab. Dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 36 tadi disebut sebagai, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rejab ni sebagai bulan Allah, Syahrullah. Tuan-tuan, bila Allah muliakan bulan ni, dia mesti istimewa. Allah pilih Rejab ni. Kita kalau kahwin, biasa menjadi satu normalisasi, menjadi satu trend. Kita akan pilih apa? Tarikh 10-10 kan, 12-12, 11-11, tarikh Shopee sangat. Okay, nak kahwin tu dia ambil berkat 7-7, 20 Februari 2002, 2002. Kan? Baginya kira kalau tak ambil tarikh tu kira suai lah, kira tak ada ong lah. Okey. Jadi kita banyak bermain dengan angka ni, kita terpengaruh dengan bangsa yang paling percaya pada angka adalah Cina lah. Antaranya nombor 8. 4 mati kan? 4 mati. 8 ong, yang paling 8 ong. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan nak cerita dia. Kita kalau pilih tarikh berdasarkan tarikh nak kahwin, berdasarkan tarikh-tarikh istimewa tu, belum tentu tarikh itu istimewa sebab kita yang pilih dan dia hanya bersandarkan pada dunia. Tapi bila Rejab ni bulan yang Allah pilih, confirm dan pasti mulia. Mesti mulia sebab Allah yang pilih. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan, siapa nak kahwin lepas ni, siapa yang nak kahwin lagi? Macam lain soalan tu. Sorry. Ustaz macam ni, Ustaz saya kahwin dulu, saya tak tahu pun, Ustaz tak cerita pun. Dah terlambat ke saya? Belum terlambat abang nah. Next. Okey. So nak ambil keberkatan boleh kahwin dalam bulan Rejab ni. Okey, bulan yang Allah angkat keberkatan dia. Okey. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Bulan Rejab disebut sebagai bulan kamu menanam biji benih. Yaumuz zar'i. Bulan Syakban disebut sebagai bulan Yaumu suqi zar'i. Bulan kamu menanam biji benih. Dan bulan Ramadan, Yaumur Ramadan, Syahrul Ramadan, okey. Syahrul Rajab disebut sebagai
bulan Syahruz Zar'i. Bulan kamu tanam biji benih, hang campak biji benih ke tanah. Syahrus Sya'ban adalah Syahrus Suqi Zar'i. Kamu menyiram benih yang kamu tanam pada bulan Rajab. Dan Syahrul Ramadan, bulan kamu menuai hasil apa yang kamu semai, apa yang kamu tuai. Dalam Rajab kamu tanam, dalam Sya'ban kamu siram, dalam Ramadan kamu ambil hasil. Maka Rajab, Sya'ban, Ramadan disebut sebagai the 3 months ataupun bulan hat-trick. 3-0 MU menang, Liverpool kalah pada muka. Tiba-tiba ada try pasal nampak? Bagilah peluang, dah lama duduk dalam gua. Okey, maka Rajab, Sya'ban, Ramadan ni tuan-tuan, bulan ni sebagai bulan hat-trick. Bulan yang jaringan pahala berganda-ganda. Jaringan amal, jaringan pahala untuk 3 bulan ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan. Dan juga ulama tasawuf kata apa? Bulan Rajab juga disebut sebagai bulan untuk kamu melatih diri, latih untuk semayang lebih, latih untuk duduk dalam masjid lebih. Sebab kamu nak jumpa Ramadan nanti, sallallahu alaihi Muhammad, kalau kita puasa Ramadan tanpa training bulan Rajab, kita akan terkejut. Tuan-tuan, orang main bola nak lawan final, dia bukan nak training hari ni esok lawan. Dia mesti 3 bulan paling kurang, 3 atau 6 bulan. Untuk mengekalkan fitness dan stamina agar mampu tahan lama, maka 3 bulan, 6 bulan sebelum tu training dah. Maka bila dia main 90 minit, walaupun tanpa henti tuan-tuan, dia mampu bertahan untuk 90 minit. Sebab apa? Sebab 90 minit dia tu hasil daripada 9 bulan ataupun 6 bulan sebelum tu training. Maka Rajab dan Sya'ban, bulan training untuk mengekalkan fitness stamina 23 rakaat tanpa rebah, tanpa jatuh, tanpa balik awal 8 rakaat. Hashtag sila sentap dan terasa siapa yang balik awal tu. Yang muka-muka kan, pedih kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Sebab tak cukup stamina lah geng 8 ni. Tak apalah, better than nothing. Buat juga, main juga. Tak ada isu pun bab tu. Cuma kenapa kita tak mampu? Sebab kita pancit awal. Kita kalah awal. Sebab apa? Sebab stamina tak cukup. Sebulan Rajab ni sebab tu orang yang latih puasa 3 bulan, kan? Alhamdulillah. Jadi bulan puasa dia tak rasa apa, Ramadan tak rasa apa. Sebab dia starting dan training awal. Dia panggil bulan fitness dan stamina. Itu maksud Syahruz Zar'i. Kita tanam dah benih tu. Benih semayang 23 rakaat, benih puasa sunat dah ready dah. Jadi bila masuk Ramadan, kita takkan terkejut. Dan kita kata apa? Kita takkan pancit awal. Sebab stamina, fitness kita cukup. Okey, maka bulan Sya'ban, bulan yang kita semai, bulan yang kita tanam, bulan yang kita siram, dan Ramadan kita ambil hasil. Ambil hasil untuk apa? Kita maintain je, keep sustaining and keep maintaining our fitness and stamina. Tu ayat orang coach tu. Okay. Tuan-tuan, saya sejak pindah mai ke Seberang ni, duduk di SPT ni, Seberang Perai Terenggah, ada beberapa portfolio yang saya kena pegang. Yang pertama, polis. Jadi saya juga merupakan inspektor cadet polis yang bertaraf inspektor, saja nak bagi tahu walaupun tak tanya. Okey. Jadi saja tak pakai paku apa ni. Waktu hari tu saya ada sempat latihan menembak di camp PGA Batalion. Jadi semenjak duduk di Seberang Perai Tengah ni, itulah portfolio saya. Jaga polis, cadet polis, dan yang kedua bola, coach bola. Kita lah coach, kita lah manager. So saya jaga bola untuk kawasan ni lah, untuk sekolah saya lah. Kan? Alhamdulillah, sallallahu alaihi Muhammad. Inilah antara 2 benda baharu yang saya pegang portfolio ni di sini. Bila sejak duduk menjadi rakyat Seberang Perai Tengah ni, sejak pindah daripada pulau. Dia nak beritahu tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, polis dan bola memang dua-dua tu fitness dan stamina. Jadi kaitan dengan Ramadan ni, ketenteraan dan juga tenaga yang kita guna pakai dalam Ramadan, tenaga yang sangat luar biasa. Sebab tu Allah takdirkan dan Allah didik Nabi dalam bulan Rajab. Nabi tak tinggal dah doa apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Setiap bulan bermula Rajab, Nabi dah doa, ya Allah sampaikanlah kami Ramadan. Malam esok dah boleh start baca dah ni. Ya Allah sampaikan kami bulan Ramadan. Kerana Nabi, para sahabat masuk Rajab teringat Ramadan. Kita, ya Allah, masuk Rajab, ya Allah sampailah kami, ya Allah nak raya oi. Tak sabar. 5 pasang dah siap, dah ayat siap dah.
Pantang kena angin, kedok sikit iron pula, lagi tak raya. Padahal zaman sahabat dia hanya menanti Ramadan, dia tak menanti pun Syawal. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey. Kelebihan yang seterusnya tuan-tuan, Rejab juga disebut dalam kitab Lataiful Ma'arif, disebutkan Rejab pahalanya Allah gandakan sebanyak 70. Setiap sedekah RM1 jadi 70. Bulan Syakban pahalanya digandakan sebanyak 700 kali. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi RM1 yang kita sedekah dalam bulan Syakban bersamaan dengan RM700. Dan juga bulan Ramadan digandakan oleh Allah Azza wa Jal minimum 1000 sehingga ke infinity and uncounted and limited. Ni, Ramadan ni ke bulan, kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Qadar yang kita kata malam 1000 bulan kan. Sebenarnya kita salah faham. Yang dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr bukan malam 1000 bulan. Apa maksud ayat khairum min alfi syahr? Kalau diterjemahkan ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr dalam konsep matematik, dia akan menggunakan konsep ketaksamaan linear, iaitu more or equals to. Boleh faham? Itu bidang saya tu. Okey, more or equals to maksudnya apa? Pahala bulan Ramadan adalah lebih besar atau sama dengan X is more or equals to Y. X lebih besar atau sama dengan Y. Maka pahala Ramadan bersamaan dengan lebih besar atau sama dengan 1000 bulan. Apa maksudnya? Bukan 1000 lah. Lebih besar. 2000, 3000, 4000. Tak tahu, mengikut darjat, mengikut level, mengikut usaha, mengikut darjat masing-masing, mengikut usaha kita. Siapa yang duduk lama dapat lebih. Siapa yang sembahyang lebih lama, dia dapat lebih. Siapa yang mujahadah lebih, dia dapat lebih. So kita tak tahu pahala malam Lailatul Qadar bukan 1000. Sebenarnya tak ada jawapan, unlimited. Itu ayat khairun, lebih baik, lebih banyak, lebih besar. Berapa? Tak tahu, Allah tak sebut. Muslimin dan muslimat Allah. Sebab apa Allah sebut macam tu? Sebab nak merangsang kita punya minat, semangat supaya explore. Kita pegang dan kita genggam malam dah, jangan lepas. Sebab tak tahu pahala hang berapa ni, mungkin 1 juta, mungkin 3 juta. Muslimin dan muslimat Allah. Okey. Tadi saya sebut dah kelebihan yang seterusnya. Imam Asy-Syafi'i. Last sekali lagi kita akan tengok tuan-tuan peristiwa yang berlaku dalam bulan Rejab yang ada keterkaitan dan hubungan dengan Baitul Maqdis dan juga Palestin. Okey. Imam Asy-Syafi'i disebut dalam kitab Al-Um. Kitab Al-Um ni kira kitab yang diwarisi oleh Tok Guru Imam Syafi'i yang dinamakan Imam Malik. Dalam kitab ni jadikan 5 malam yang tidak ditolak doanya. Yang pertama malam Rejab. Kita sebut dah tadi. Yang kedua, kalau mengikut level dan mengikut ranking, mengikut susun atur. Yang kedua malam Lailatul Nisfu Sya'ban. Malam pertengahan Sya'ban. Malam yang disebut sebagai malam Nisfu Sya'ban. Malam Nisfu Sya'ban ni tuan-tuan, malam yang Allah turunkan perintah untuk berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ni turun daripada malam Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. 2. Yang ketiga, malam Jumaat. Yaumul Jumaat. Kita bila sebut malam Jumaat, malam tidur awal, malam balik awal. Tak tahu buat apa, tak tahu. Okey? Yasin, alhamdulillah, insya-Allah berapa kali tu? Okey. Baca dalam gelap ke baca dalam cerah tu macam Yasin tu? Okey. Bab doa mustajab ni jarang kita angkat. Duk kira nak balik awal, terutamanya pengantin-pengantin ni. Kira nak balik awal. Okey, sallallahu alaihi Muhammad. Lepas ni mak mentua yang boleh menantu minggu pertama kahwin malam Jumaat. Dengar pak mentua. Latihan tarbiyah. Ni nak pesan ni, mak nak pesan siap anak dengan menantu mak, malam ni malam apa? Saja tanya. Minggu pertama kahwin ni. Mak yang beriman, mak yang ada ilmu. Ni hampa keluar, hampa tak usah duk masuk awal bilik awal ni mak yang pesan. Hampa keluar ni, ambil wuduk. Kita baca Yasin malam ni, kita semayang lebih sikit, zikir lebih sikit sebab malam ni malam mustajab doa. Nak kira masuk bilik awal bersiapa? Okey, boleh tahu. Menantu kata, mak ni potong line betul lah. Okay, sallallahu alaihi Muhammad. Bukan mak potong line, mak nak habaq kata malam ni malam mustajab doa. Tak apalah mak, kami nak berdoa berdua dalam bilik. Okey, tak apalah.
Ikut hangpa lah kan. Okey. Yang kedua malam Jumaat. Yang ketiga tuan-tuan, yang keempat dan yang kelima adalah pada malam Yaumul Aidain. Sallallahu alaihi Muhammad. Pada malam kedua hari raya. Yaumul Aid, iaitu hari raya Aidul Fitri dan juga hari raya Aidul Adha. Kedua-dua malam raya ni adalah malam yang tidak ditolak doanya ataupun mustajabah. Okey. Yang terakhir tuan-tuan, kita nak tengok peristiwa yang berlaku. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama, mengikut ranking dan susunan atur kronologi daripada zaman Nabi sampailah zaman sahabat dan zaman kita. Yang pertama, pada tahun kelima kenabian. Okey, saya nak uji fakta sirah rakyat Tanjung Putus. Adakah tuan-tuan terputus? Bila disebut tahun kelima kenabian, sebutkan pada saya berapakah usia Nabi bila disebut pada tahun 5 kenabian. Teng teng teng. Ha? 40? Oh, 45. Alhamdulillah. Itulah kita nak kira mudah kan. 40. Kalau kita sebut umur Nabi 45, dia tak trill lah. Tak menguji minda. Tahun kelima kenabian, okay, kita akan uji minda. Ketuk minda. Oh, Nabi 40. Nabi 40 tahun diangkat menjadi Nabi, Rasul. Bila tahun kelima, umur Nabi 45. Boleh? Okey. Pada tahun kelima kenabian, berlaku hijrah pertama. Selama ni bila kita sebut hijrah, yang kita faham, hijrah ke mana? Madinahnya. Hijrah ada 3. Dia panggil hijrah ke akidah, hijrah dakwah, dan hijrah daulah. Hijrah akidah ni adalah hijrah Habsyah. Berlaku pada tahun kelima kenabian. Habsyah sekarang menjadi Ethiopia. Ataupun berada di negara Afrika. Tuan-tuan, negara Afrika Habsyah ni, tempat Bilal bin Rabah, dia panggil, hari ni dia panggil tempat yang didiami dan didominasi majoriti golongan Kristian Ortodoks. Ortodoks ni adalah serpihan daripada Kristian Rom Byzantine yang telah kalah ketika zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita menang zaman Konstantinopel. Zaman tu ketika Rom Byzantine kalah, mereka berhijrah, mereka berpindah. Pusat ketamadunan Rom Byzantine berpindah ke mana? Ke Moskow. Sebab tu, salah satu manuskrip tulisan Melayu, Jawi Melayu tuan-tuan, kitab Melayu kita, ada di Museum Moskow, Rusia. Macam mana lebih ada? Macam mana macam mana tulisan manuskrip Melayu didapati dan ditemui di salah satu museum Moskow, Rusia? Apa kaitan? Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, ini yang dikatakan ketika mana kekalahan Rom Byzantine. Sultan Muhammad Al-Fatih memimpin perang 29 Mei, 6 April sampai 29 Mei 1453. Dan di situ yang ada pandangan bagaimana tentera-tentera Melayu yang didatangkan daripada Empayar Melayu Melaka membantu Sultan Muhammad Al-Fatih untuk memenangkan. Ketika datangnya zaman tu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, zaman tentera Melayu, pandangan pakar sejarah pertama, ada bangsa Melayu yang membantu Sultan Muhammad Al-Fatih di Turki. Catatannya ditemui di Museum Tok Kapi, ada catatan rekod tulisan Melayu Jawi asal. Duduk di Museum Tok Kapi 1453. Ketika menang dan ketika kalah itulah sebahagian daripada catatan rekod tanah Melayu tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, di situlah ada pandangan dibawa lari ke Museum Moskow. Pandangan kedua adalah ketika kita dijajah oleh selepas zaman Portugis, Belanda, Inggeris, Jepun, British. Maka setiap penjajah yang bawa balik, dia bawa balik setiap salinan manuskrip catatan buku termasuk undang-undang hukum kanun yang dibawa oleh Sultan Muzaffar Shah pada zaman 1400 1500 fasa yang kedua. Sallallahu alaihi Muhammad, Melaka gemilang ketika undang-undang Islam dimasukkan dalam hukum kanun hudud. Rupanya tanah Melayu dah ada dah kanun ni. Kanun ni kira macam hudud lah. Dah ada dah tuan-tuan zaman tu. Maksudnya tanah Melayu ni memang tanah yang ditakuti oleh Portugis. Tanah yang ditakuti oleh Rom. Tanah yang ditakuti oleh British. Tanah yang ditakuti oleh Yahudi. Sebab Islam dah apa kita kata? Dah subur, dah gembur, dah mekar, dah segar, dah lama dah. Sebab tu bangsa timur dan bumi timur tidak boleh dibiarkan. Kata British, kata Portugis, kata Belanda, kata Jepun. Sebab tu mereka sibuk datang untuk mengkristiankan semua tanah-tanah timur.
Sebelum mereka Kristian dan tuan-tuan, semua manuskrip kitab dirampas supaya generasi yang bangkit, yang membesar selepas itu, kita membesar tanpa kitab. Kita membesar tanpa undang-undang. Kita membesar tanpa manuskrip sebab dirampas oleh penjajah. Jadi kita tak tahu. Sebab tu saya dah ulang banyak kali dalam kuliah saya. Antara bangsa di dunia yang tidak kenal jati diri dan identiti dia adalah bangsa Melayu. Sebab tak ada catatan. Sebab apa tak ada? Sebab dirampas. Satu di Museum Baghdad, satu di bawah Masjid Al-Aqsa, satu di Moskow, satu di Museum England. Semua tempat-tempat penjajah, semua kutip buat balik. Antara orang yang tak awal ambil adalah Alfonso. Sebelum diserahkan kepada 1641, diserahkan kepada Belanda. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, rahmatullah. Ini nak beritahu bahawa catatan rekod ini, dia sangat penting untuk meletakkan di mana level sesebuah bangsa tu dirujuk pada, disandarkan pada catatan. Sebab tu, kenapa Saidina Umar buat hijrah? Kenapa kita kena ada kalender? Kalender ni merupakan satu catatan. Catatan tu lambang syiar. Catatan lambang ketamadunan. Mana-mana bangsa yang ada catatan, rekod, jadual, takwim, maka itu menandakan bangsa tu dia mesti moden dan tamadun. Sebab tu Saidina Umar gigih, bersusah payah, mesti buat catatan, mesti buat hijrah, mesti buat kalender. Sebab kalender tu adalah catatan rekod. Bila catatan rekod, bangsa tu dia akan moden dan tamadun. Tuan-tuan tengok, mana-mana bangsa yang moden, dia mesti ada catatan rekod. Rekod tu mesti kitab dia. Mesti ada, sallallahu alaihi Muhammad, perlembagaan dia. Jadi macam mana nak menjatuh dan meruntuhkan sesebuah ketamadunan bangsa, hang padam, hang pi rampas kitab dia. Catatan dia tak ada, tamadun sesebuah bangsa akan jatuh. Sebab tu tamadun Melayu jatuh. Sebab catatan rekod dia dirampas. Itu signifikan kenapa Saidina Umar buat catatan rekod takwim. Sebab nak angkat bangsa. Nak angkat sebuah tamadun Islam. Muslimin dan muslimat Allah. Sebab tu kita kena pergi kutip. Kena pergi kutip. Semua kitab-kitab kita kena pergi kutip, tuan-tuan. Termasuk yang berada di bawah Masjid Al-Aqsa. Kitab kita kena kutip. Itu lambang syiar tamadun kita. Lagi tak ada, tuan-tuan. Lagi tu bangsa kita takkan terangkat dan terbangkit. Okey, yang kedua. Sallallahu alaihi Muhammad. Peristiwa yang berlaku dalam bulan Rajab yang kedua adalah ketika pada tahun 10 kenabian. Jadi umur Nabi berapa? 50, kan? Senang. Okey, 50 kenabian. 10 kenabian, umur Nabi 50. Berlaku, tuan-tuan, muslimin dan muslimat, peristiwa mukjizat kedua Nabi yang terbesar selepas Al-Quran, iaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Daripada sinilah, tuan-tuan, keterkaitan hubungan pertama. Dan disebut dalam riwayat antara pandangan kali pertama Nabi sampai di bumi Baitul Maqdis adalah peristiwa Isra' wal Mi'raj. Isra' wal Mi'raj lah yang telah menyebabkan Nabi sampai di bumi Al-Aqsa. Tepatnya di atas tanah dan batu, Dome of the Rock. Ketika zaman Nabi, di tengah-tengah Masjid Al-Aqsa tu ada satu masjid, dipanggil Masjid Kubah Mas. Bawah Masjid Kubah Mas dibina pada zaman Abdul Malik bin Marwan, zaman Khalifah Umayyah, bukan zaman Nabi. Ketika itu, tuan-tuan, tak ada kubah, tak ada apa. Yang di bawah tu hanya ada batu yang tergantung, the hanging rock. Nabi pijak setelah Nabi mengikat buruk di Masjid Buruk. Masjid Buruk ni, tuan-tuan, kau tengok pada gambar dan skala kedudukan lokaliti, geografi kedudukan Masjid Al-Aqsa, sallallahu alaihi Muhammad, Masjid Buruk terletak sebelah kanan, sebelah timur ni. Masjid Buruk. Dekat Masjid Buruk tu ada satu pintu, Nabi tambat buruk kat situ. Belakang pintu tu ada dinding. Dinding itulah yang dimiliki oleh kawasan Yahudi. Satu-satunya laluan masuk ke Masjid Al-Aqsa adalah untuk orang Yahudi adalah dibuka pada 8 pagi sampailah 10 malam setiap hari. Kecuali hari kebebasan Islam, tak boleh masuk orang Yahudi melalui dinding rolling wall tu. Sallallahu alaihi Muhammad, tepi tu. Itu kawasan Yahudi punya, sebelah barat. Okey, tuan-tuan. Nabi pijak di situlah baru Nabi naik ke langit. Maka keterkaitan Nabi, keterkaitan Rajab, keterkaitan Palestin. Rasulullah, Rajab, Palestin. Ketiga ni digabung dapat perintah solat. Maka Nabi gabungkan 3 titik, 3 manusia, bukan 3 manusia. Kita kata 3 makhluk yang mulia lah. Gabungan Nabi Muhammad, gabungan dengan Palestin, gabungan dengan Baitul Maqdis dan Rajab.
Nabi, Rajab, Baitul Maqdis. 3 bergabung, momentum tuan-tuan akhirnya naik ke langit, dapatlah peristiwa, dapatlah ibadah dan amalan yang tertinggi yang dinamakan solat. Maka nak dapat semayang ni, kena gabung 3 benda besar. Nabi, Rajab, Baitul Maqdis. Baru dapat semayang. Nak abang semayang ni the highest and the tak ada ayat lah nak abang. Benda besar, benda tinggi. Bukan calang bulan, bukan calang tempat dan bukan calang orang. Nak layak nak pergi pegang solat di Sidratul Muntaha. So siapa yang mudah untuk meninggalkan solat, dia telah menafi dan merendahkan ketiga-tiga nilai yang Allah tinggikan. Seolah-olah kita merendahkan Nabi, kita merendahkan Rajab, kita merendahkan Baitul Maqdis. Oh, seolah-olah macam tu. Sebab kena gabung 3 benda ni baru dapat semayang. Saya anak-anak dan adik-adik bila tanya mak pasal apa, kena tahu, kena ambil tahu tentang Palestin, kena bersolidariti tentang Palestin. Sebab apa? Sebab Palestin lah kita boleh semayang. Sebab Baitul Maqdis Nabi pijak naik dapat perintah solat. Tanpa Palestin Baitul Maqdis, mana mungkin kita dapat perintah solat. Itu sejarah dia. Okey, panjang ni tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, saya skip. Biasa budak skip ni budak kelas belakang tu. Cikgu skip dia, cikgu. Skip lah. Okey, jadi saya skip sikit tuan-tuan. Okey, Allahumma salli alaihi Muhammad. Okey, apa lagi yang ada? Kita stop ke 9 boleh? 9. Boleh ha? Ya, dah baik. So cuti. Betul. Kami cuti, tapi cuti yang kena bersekolah. Kan, cikgu PDPR. Kembali ke zaman PKP. Ni, hampa masuk kelas tadi, budak-budak ni. Ha, betul? Masuk bagi salam apa? Dia masuk bagi salam ya. Waalaikumsalam cikgu, betul senyap. Kerik-kerik. Bukan budak dengan cikgu-cikgu lain no. Okey? 3 hari ni esok dah lahir kan hari PDPR. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey tuan-tuan, apa lagi peristiwa yang berlaku dalam bulan Rajab disebut oleh Al-Hakim. Okay, saya skip ni. Yang ni macam taklah nak kata okey, tak apa tuan-tuan, saya sambung setakat yang sempat. Yang seterusnya tuan-tuan, berlaku juga dalam bulan Rajab adalah peristiwa peralihan kiblat. Juga melibatkan Baitul Maqdis. Jadi Rajab dan Baitul Maqdis ni benda besar dan benda banyak berlaku dalam bulan Rajab. Banyak benda peristiwa berlaku dalam bulan Rajab yang melibatkan Baitul Maqdis. Yang tadi tanah dan tapak kaki Nabi. Okey, dapat perintah solat. Yang kedua, turunnya ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Turunnya perintah Allah pada bulan Rajab, iaitu wahai Muhammad yang ketika tengah solat, yang ketika tengah semayang asar, dalam pandangan ulama kata apa? Nabi tengah semayang asar, sebelum tu tuan-tuan, Nabi solat menghadap Masjid Qibli, Masjid Al-Aqsa. Ini sekarang kiblat kita dulu. Okey. Sebelum peristiwa Rajab ni, Nabi menghadap sana. Sepanjang Nabi menghadap sana solat dengan umat Islam dan juga kita kata orang Islam lah. Orang Islam tak kisahlah di mana-mana saja. Nabi dekat Mekah pun Nabi semayang menghadap sini. Sehingga kan Yahudi ni, Nabi duduk kat Madinah sekalipun, dekat Mekah sekalipun, orang mengolok-ngolok, tak mengolok. Orang Sabah bilang mengolok. Mengolok ni mengejek lah, mengejek. Okey. Mengolok pakai ini, mengolok tu mengejek. Orang Yahudi mengejek ataupun mengolok-ngolok sama orang Arab. Apalah Muhammad ni, apalah orang Islam ni. Kata agama yang betul. Kan katalah depa ni inna dina 'indallahi Islam. Katalah depa ni yang terbaik. Semayang pun ikut kami. Kononnya Yahudi klaim bahawa umat Islam yang tiru Yahudi, sikit tiru. Maksudnya itulah antara sebab Yahudi dia rasa gedebe. Tahu gedebe? Dia rasa apa? Kelantan kata gedebe. Penang kata gedebak. Ha? Juah. Dia rasa kemah. Dia buat ranja, dia buat sampai, dia buat kemah, dia buat ranja semua, dia buat sampai punya. Jarang ni. Penang dia buat sampai. Yahudi dia buat sampai, dia buat ranja, dia bagi punya dia. Orang Islam dia tiru kami apa semua ni. Yahudi Penang kan dia panggil. Yahudi layan si kandak macam. Depa dapat sampel kata agama Islam bagi dia ada. Hampa ikut kami. Maka ketika itu orang Islam ni tak tahan kena caci dan kena maki, kononnya Islam mengikut Yahudi. Akhirnya Nabi mengadu kepada Allah Azza wa Jal, ya Allah, kalau mereka menghina peribadi aku boleh tahan. Tapi bila mereka menghina agama aku, mereka menghina umat, maka Nabi kata ini sudah melampau. Maka itulah Nabi minta jawapan pada Allah untuk menjawab persoalan Nabi dan menghadiahkan ketenangan kepada Nabi agar umat Islam tidak lagi
diserang, ditentang dan diejek, diolok dan dimaki hamun ataupun direndah-rendah tuan-tuan, akhirnya turunlah Jibril membawa ayat dalam surah Al-Baqarah tadi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wahai Muhammad, hendaklah engkau berpalinglah engkau ke mana? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka Nabi tengah solat tuan-tuan, rakaat yang ketiga, dalam pandangan ulama, Nabi pusing ketika sebelum Nabi sujud. Maka berpusinglah Nabi. Pusing sungguh. Okey? Sallallahu alaihi Muhammad. Nak bakmai kata tuan-tuan, tu praktikal. Kenapa Allah tak buat di luar solat? Nampak tak? Hukum fiqh ni, Allah nak abang kata, dalam solat boleh bergerak. Cuma bergerak ada sebab dan bergerak ada had. Benda yang Allah buat tu mesti ada benda, mesti ada tujuan dan ada nilai jawapan untuk kelebihan dan manfaat untuk umat. Jadi pergerakan dalam solat dibolehkan untuk tujuan tertentu dan had yang tertentu, bukan saja-saja dan sengaja. Okey, muslimin dan muslimat. Okey, maka berlaku bila disebut Imam Ibnu Katsir kata apa? Dalam kitab Bidayah wa Nihayah, maka sallallahu alaihi Muhammad, maka berlakulah peralihan dan pertukaran kiblat. Okey, itu daripada zaman sallallahu alaihi Muhammad, zaman Nabi. Okey, terangkat beralih pada zaman sahabat tuan-tuan, di mana berlakunya perang yang terakhir. Siapa tahu perang terakhir yang Nabi pimpin? Perang yang ke-27. Sepanjang Nabi hidup 63 tahun, Nabi pimpin perang sebanyak 27 siri. Perang zaman Nabi ni ada 103. Yang Nabi pimpin 27, bakinya 101. Bakinya iaitu 83, Nabi hanya mewakilkan para sahabat dan panglima perang sallallahu alaihi Muhammad, sahabat-sahabat yang terkenal, Khalid Al-Walid, Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Sabit, Ja'far bin Abi Siddiq, Khalid bin Al-Walid, kan semua ni sahabat-sahabat Nabi yang pimpin perang mengikut lokaliti dan posisi yang tertentu. Bila masa perang yang besar, Nabi pimpin 27 out of 101, 101 peperangan sepanjang Nabi hidup 63 tahun. Banyak di Madinah. Banyak ketika Nabi duduk Madinah 10 tahun je. Tapi perang paling banyak di Madinah. Nak abang mai kata, sebab di Madinah ada Yahudi. Di Mekah tak ada Yahudi. Nabi duduk 53 tahun, sekali pun tak nak perang. Nak abang kata Yahudi yang mengucar-ngacirkan keadaan dan posisi lawan. Wayak bolong. Yahudi ni baru kenal Nabi ya. Tuan-tuan tahu, Mekah ni duduk Quraisy. Quraisy duduk lama dengan Mekah 53. Quraisy duduk lama dengan Nabi 53 tahun. Tapi Quraisy tuan-tuan tak berjaya membunuh Nabi. Buat macam-macam, baling batu, baling pasir, najis unta, ikat, macam-macam lah. Tak bagi makan, catu McD. Bukan Nak abang macam-macam mereka buat, yang penting Nabi mati. Nabi hilang, Nabi tak ada. Nabi tersiksa, tapi tak berjaya. Tapi bila Nabi pindah ke Madinah, tuan-tuan, siapa yang bunuh Nabi? Asbab kematian. Kematian Nabi adalah sebabkan racun yang ditabur oleh Yahudi. Baru kenal Nabi itu. Tu tuan-tuan kena tahu, kenapa kebencian kita pada Yahudi mesti kebencian berasas. Bukan hanya nafsu dendam. Tapi hampa, sampai hati berani hampa, asbab tangan hampa lah Nabi kami mati. Sebenci-benci Quraisy, sejahat-jahat Abu Jahal Quraisy tak berjaya bunuh Nabi. Tapi selicik dan sediam-diam Yahudi, sebaik-baik Yahudi yang bunuh, asbab kematian dalam racun. Nabi terteguk sedikit, akhirnya wafat. 12 Rabiul Awal. Muslimin dan muslimat, maka perang terakhir berlaku dalam bulan Rajab adalah perang Tabuk. Disebut oleh sallallahu alaihi Muhammad Ibnu Hajar dalam kitab Bidayah wa Nihayah, perang Nabi dalam kitab Ibnu Hisham menyebut dalam kitab Sirah Nabawiyah. Maka perang terakhir berlaku dalam bulan Rajab, perang Tabuk. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, sikit lagi ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey. Ketika mana zaman masuk ke zaman berzaman, berlalu zaman, berganti fasa ke fasa, sampailah zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Sehinggalah tuan-tuan muslimin dan muslimat berlakunya perang Yarmuk. Perang Yarmuk inilah tuan-tuan yang berlaku pada 15 Hijrah. Nabi wafat 11 Hijrah. Berlaku 4 tahun selepas kewafatan Nabi. Perang Yarmuk berlaku di perbatasan Jordan. Perang kita dengan bertemu dengan Rom, Kristian. Sallallahu alaihi Muhammad. Di sinilah tuan-tuan ada pandangan pakar sejarah dan sarjana barat, sarjana sejarah tanah Melayu
pakar tamadun mengatakan bahawa di sini ditemui antara material besi yang diguna pakai pada zaman perang Yarmouk ini yang dipercayai. Pandangan pertama mengatakan besi itu didatangkan daripada tanah Melayu. Sebab zaman tu tidak ada sumber besi lain yang besar dan heavy. Dia punya kualiti, kapasiti, kuantiti dan juga volumenya, melainkan hanya tanah Melayu pada zaman itu. Ditemui sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, maka pandangan pertama, jika benar, maka kita berbangga dengan rekod pencapaian tanah Melayu yang telah mengeksport besi yang diguna pakai pada zaman Nabi dalam perang Yarmouk. Akhirnya kita menang. Muslimin dan muslimat. Dia tidak menggunakan keris. Nabi tidak guna keris. Okey, kalau guna keris ni dia jadi bid'ah ni, bukan bid'ah. Dia jadi macam satu benda yang direka. Cuma senjata yang Nabi guna pada zaman tu, mungkin kita kata pedang ataupun tombak mengikut zaman, kesesuaian zaman Nabi, materialnya adalah besi. Walaupun Nabi tak buat keris, pedang, tombak, tapi material dipercayai datang dari tanah Melayu. Sebab hanya tanah Melayu yang mampu membekalkan tanah kita kata besi dalam kapasiti yang banyak. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu pandangan pakar sejarah. Saya tidak mengatakan wajib percaya, tapi pandangan ahli sejarah yang mengkaji ditemui catatan itu. Wallahu taala alam. Kita serah pada Allah, benar ataupun tidak. Tapi jika benar, berbangga. Dan tak mustahil, dan memang rekod ditemui memang. Saya turun sendiri, relau tempat proses lebur dan lentur besi ditemui 700 tahun sebelum Masihi. 200 tahun selepas zaman Nabi Daud. Sebelum Nabi Muhammad lahir lagi, dah ada besi. Itu macam mana kita kata tak mustahil, tuan-tuan? Nabi tak ada lagi besi, dah ada orang. Tempat lain mana ada besi? Kalau ada pun sikit, di Perancis 12 relung, 13 di China, di Yaman, di lautan, di Hindi, India. Melainkan hanya kita tempat paling besar. Sebab tu saya sebut banyak kali, kenapa Bani Timur, bangsa Timur, bumi Timur, bumi yang Nabi sebut hampa jaga-jaga. Islam akan bangkit dari Timur. Dan sebab tu penjajah sangat takut bumi Timur. Sebab antara dia, mungkin sebab kita ada hasil mahsul bumi yang akan diguna pakai pada zaman Imam Mahdi. Wallahu ta'ala alam. Dan besi tu masih wujud. Dan baru ni yang kes masa apa? Yang zaman waktu pilihan raja ditemui pula kan di Kedah. REE tu. Kita bukan nak sebut bab politik tu. Tapi hasil bumi tu betul. Kenapa Allah wujudkan baru ditemui hasil bumi di Kedah? Itu yang baru kita jumpa, yang tak jumpa lagi. Patutnya bab ni politik tak sah, tapi kita kata, weh, kita ni ada hasil tanah Melayu ni, tanah kita, negara kita ni. Jadi apa kata kita bangkit memperjuangkan Al-Aqsa dengan menggunakan hasil bumi tanah Melayu. Tak sudah kira lah hang negeri siapa, politik siapa, bukan. Bukan lagi masa nak sembang bab tu. Ni masa nak mempertahankan agama ni. Jantung warna politik tu. Muslimin dan muslimat Allah. Okey, last sekali tuan-tuan, pada tanggal 2 Oktober peristiwa berlaku, bukan yang terakhir tapi yang terakhir untuk malam ni. Banyak lagi peristiwa Rejab. 2 Oktober 1187. Siapa tahu peristiwa apa? Tarikh ni memang sangat tarikh keramat lah kita kata. 2 Oktober 1187 ataupun lebih tepat bersamaan dengan 28 Rejab. Isra wal Mi'raj berlaku 27 Rejab. Okey. 28 Rejab 583 Hijrah berlaku peristiwa kemenangan dan penaklukan Baitul Maqdis dan azan berkumandang di setiap penjuru Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa setelah 88 tahun Palestin sunyi sepi daripada azan. Dan Allah takdirkan malam Rejab, tuan-tuan. Rejab di tangan anak muda Sultan Salahuddin Yusuf Ibnu Najmuddin Al-Ayyubi. Memimpin menakluki Al-Aqsa, pintu masjid Baitul Maqdis diserahkan kembali kepada Rom ke tangan umat Islam pada malam bulan Rejab di tangan anak muda dan dilaungkan azan. Solat Jumaat pertama dilaungkan sallallahu alaihi Muhammad dan solat Jumaat pertama ditunaikan setelah 88 tahun orang tak sembahyang Jumaat. 88 tahun tak dengar azan. Sunyi, sepi, tandus, gersang, rindu ya Allah. Bila dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, bergema ni. Satu Palestin, satu Aqsa, satu Baitul Maqdis. 88 tahun, ya Allah. Rindu. Dan kita tak dapat nak gambarkan, tuan-tuan, suasana ketika itu. Bagaimana sujud syukur, bagaimana gegak gempita, bagaimana meriahnya pada malam 28 Rejab, malam menangnya kita menakluki Al-Aqsa. After 88 years, we are
haven't hearing any sound of azan. Muslimin dan muslimat rahimahullah. Maka azan dikumandangkan menandakan solat Jumaat pertama selepas 88 tahun juga berlaku pada malam solat Muhammad bulan Rejab. Jadi tuan-tuan, fakta dan data yang saya persembahkan, yang saya lemparkan kepada tuan-tuan untuk dikongsikan bersama. Maka nak Abang Mai kata, bukan hanya, jadi tuan-tuan tengok apa yang kita boleh simpul dan kita boleh ikat ilmu yang kita dapat malam ni. Yang pertama, tadi saya bawa daripada dalil yang Allah sebut dalam surah At-Taubah. Maksudnya daripada awal lagi, Allah dah meletakkan KPI Rejab ni bulan yang sangat mulia dan tinggi, Syahrullah. Sehingga kan tak cukup dengan Allah letak dalam Quran, hadis Nabi juga, sehingga kan Allah perjalankan Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa juga dalam bulan Rejab. Maka menambah kredit kepada bulan Rejab, tinggi dan hebatnya bulan Rejab. Sehingga dapatnya benda yang paling tinggi, iaitu Nabi naik di tempat paling tinggi, lalu pada malam yang tinggi, dan duduk di tempat paling tinggi, singgah di tempat paling hujung, Palestin, dan mendapat ibadah yang paling tinggi. How high Rejab is. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Turun pada zaman sahabat, siri peperangan, menang semua dalam bulan Rejab. Keberkatan Rejab. Nak bang kata azim sungguhlah. Sesuai dengan nama Rajab, bulan yang tinggi dan azim, memberikan aura ketenangan, aura kekuatan. So maksudnya bulan Rejab ni bulan yang kuat. So kita kena buat kuat ni bulan ni. Bulan Rejab ni. Okey? Jadi tak sepatutnya yang tak ada. Tiba-tiba Tapi lah dah kan? Sepatutnya esok lah. Jangan sampai sebelum maghrib. Sebab maghrib tu dah masuk Rejab. Hari ni tak apa, dah menjadi akhir lagi. Okey. Bincang elok dengan kejadian negeri. Pastikan sebelum maghrib esok, ayat mesti clear. Sebab kami nak edit Rejab ni bulan yang kena jaga. Seminar bersama Allah. Okey. Misalnya ala Muhammad. Tak habis daripada zaman sahabat, turun kepada zaman khalifah-khalifah, menjadikan Rejab ni bulan yang sangat mencatat rekod baru kejohanan. Ayat bola. Okey, mencatat rekod-rekod peperangan yang tanpa kalah dalam setiap siri peperangan dalam yang berlaku dalam bulan Rejab. Maka cukuplah tuan-tuan dengan apa yang kita kongsikan pada malam ini menandakan bahawa tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama, kesimpulan. Nak Bang Mai kata, dalam agama kita ni ada benda yang Allah highlight untuk kita jaga. Jaga solat, jaga Rejab, jaga Baitul Maqdis, kan, jaga Palestin. Okey, ada benda yang kita kena jaga. Benda yang Allah mulia, benda itu yang kita jaga. Allah muliakan Baitul Maqdis. 5 kali dalam Quran Allah sebut Baitul Maqdis. Hampa jaga, hampa mulia, hampa bela, hampa lindung, hampa tolong, hampa bendung. Muslimin dan muslimat Allah. Tu satu. Yang kedua, nak Abang Mai kata, dalam bulan Rejab ni kita kena buat kemas. Anak-anak exam, SPM, bulan Rejab. So skor betul-betul keberkatan bulan Rejab, bulan perang. Yang bila perang menang perang. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak SPM pergi sekolah, sila bawa pedang masuk dewan peperiksaan. Pasal boy, rampas ni barang salah. Cikgu tak belajar sejarah ke? Cikgu tak dengar kuliah Ustaz Manis ke? Cikgu kena marah. Nampak sangat cikgu tak like dan follow, subscribe YouTube Ustaz Manis. Dan lagi, okey? Cikgu tak ikuti perkembangan semasa ni. Cikgu tak ada TikTok okey? Jadi tuan-tuan, Abang Mai kata, kita kena buat kemas masuk bulan Rejab. Sebab Allah dah perkemaskan bulan ni. Jadi tuan-tuan, dua. Yang ketiga, yang terakhir, muslimin dan muslimat Allah, ketika Nabi, sahabat dan para khalifah tabi'in bersusah payah untuk mencipta rekod kejohanan, rekod kemenangan, rekod kehebatan, kegemilangan, siapalah kita dan takkanlah kita tergamak untuk mencipta rekod kegagalan, kelemahan, permusuhan, perbalahan, kejatuhan, kehinaan dalam bulan Rejab. Setelah Allah meletakkan Islam di high class, maka kita seiring, sejalan, senada, seirama, seia dan sekata. Pertahankan, keep sustaining and keep maintaining the high class. Dia punya level agama bulan Rejab ni yang dah tinggi, kita sama-sama nak mempertahankan insya-Allah. Mudah-mudahan keberkatan kita menjaga agama daripada setiap inci penjuru, menjadikan Allah pun akan angkat umat khususnya yang berada di Sungai Duang, Tanjung Putus ni, mudah-mudahan kita juga menjadi umat yang tertinggi dan terangkat level dan kualitinya. Mohon maaf sekali lagi, andainya ada kekurangan, kecacatan sepanjang perkongsian. Misalnya ala Muhammad, aqul qawla hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.